Nampak teacher. Nampak. Okay, so suppose tu dekat tangan awak ada modul Trial Kelantan yang mana belum dapat lagi tu tak apalah. Okay, awak tengok soft copy dulu. Okay. So kita akan bermula dengan soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 1 tu, soalan nombor 1 ni dia banyak soalan kan. Bahagian A, soalan nombor 1 dia ada A, B, C, D, E. So soalan nombor 1 biasanya berjumlah 10 markah. Tapi dia soalan yang dipecah-pecahkan mengikut banyak topik. So nanti awak tengok semula dan awak carikan jawapan. Sebab kebiasaannya soalan 1 ni dia soalan aras rendah lah. Jadi awak boleh carikan dia punya jawapan sebab mostly jawapan dia adalah secara direct. Mungkin ada pengiraan pun dari sudut pengiraan yang mudah sikit lah. Okay. So kita pergi kepada soalan wajib nombor 2 iaitu bernilai 25 markah. Okay, so soalan Kelantan dia tanya berkenaan dengan 2 topik iaitu topik akaun pengeluaran dan titik pulang modal. Dia gabungkan kedua-dua ini. Dia di bawah satu topik yang sama tapi dia berlainan subtopik. So tahun ni Kelantan dia gabungkan kedua-dua subtopik ini menjadi satu soalan yang berjumlah 25 markah. Okey. Soalan 2 ni dia bertanyakan, dia minta awak buat akaun pengeluaran terlebih dahulu, kemudian diminta untuk awak kirakan kos tetap dia, kos berubah, harga jualan seunit. And then bila awak ada maklumat tersebut, awak kena lukiskan graf titik pulang modal pada kertas graf. Jadi kat sini awak kena mahir dalam 2 subtopik. Okay. So kita pergi kepada soalan akaun pengeluaran terlebih dahulu. So kita tengoklah dia punya maklumat soalan. Okay. Jadi soalan nombor 2, okay, dia merupakan perniagaan pengeluar serunding daging di Tumpat. Maknanya kebiasaan ni kalau awak tengok soalan kan, apa? Dia akan buatkan lokasi tu mengikut negeri itulah. Contoh kita sekarang tengah bincang tentang Trial Kelantan. So dia akan biasanya dia akan buat soalan based on environment ataupun perniagaan di Kelantan. Okay. So soalan ini mengeluarkan perniagaan mengeluarkan serunding daging. Okay. So bila mengeluarkan serunding daging, dia adalah perniagaan yang berkonsepkan pengeluaran dari bahan mentah menjadi bahan siap. Okay. So awak kena tahulah dia punya suasana perniagaan tu. Okay. Jadi dalam maklumat ni diberikan, yang pertama dia berikan tentang inventory. So inventory ni merupakan apa? Kalau ayat senang dia adalah stok perniagaan kan. Jadi dalam soalan ni dia berikan inventory dalam 4 jenis inventory. Maknanya awak kena tahu perbezaan keempat-empat jenis inventory ini. Okey, yang pertama, okey, kalau dari sudut inventory awak kena tahu ada inventory awal dan akhir. So awal dia berapa hari bulan? Inventory awal kalau awak tengok maklumat tu. 1 Julai. 1 Julai. 1 Julai ini adalah inventory awal 1 Julai awal tempoh. So 30 Jun adalah inventory akhir. Jadi dalam soalan ni dia berikan inventory dalam 4 jenis. Yang pertama barang siap. Okey. So bila ada inventory awal akhir barang siap, okey, inventory ni akan masuk akaun pengeluaran ataupun apur sebab dia barang siap. Awak kena tahulah tu. Sekarang ni awak sedang buat serunding. Dia tak siap lagi tapi ada inventory barang siap.
So awak kena tahu rumah barang siap ni kat mana, inventory barang siap ni. So dia berada di akaun perdagangan dan untuk rugi. Dia tak masuk dalam akaun pengeluaran. Soalan awak, dia nak awak buat akaun pengeluaran kan? Tapi bila ada inventory barang siap, dia akan masuk dalam akaun perdagangan. Apalah senang cerita akaun perdagangan. Okey, so jangan masukkan dalam akaun pengeluaran. So awak kena tahu tu. Yang kedua, inventory bahan langsung. Ni adalah jenis kedua, inventory bahan langsung. So ada inventory bahan langsung awal dan inventory bahan langsung akhir. So dia akan masuk dalam apa ke akaun pengeluaran? Akaun pengeluaran. Ya, pengeluaran. Okey, kalau awak tengok, awak nampak tak template sebelah kanan? Nampak. Nampak? Okey, template sebelah kanan ni adalah format akaun pengeluaran bermakna dalam akaun pengeluaran bahan langsung, yang ini yang pertama. Yang kedua adalah komponen kos buruh langsung. Yang ketiga, kos belanja langsung. Okey, satu lagi, kos overhead. So maknanya dalam akaun pengeluaran ada 4 komponen ini. So awak kena tahu nak cari item-item komponen utama ni dalam soalan. So awak kena dapat bezakan. So inventory awal bahan langsung akan masuk dalam komponen nombor berapa? Inventory awal akhir bahan langsung akan masuk komponen nombor berapa? 1. Ini 1, 2, 3, 4. Awak kena tahulah tu. So, bahan langsung komponen nombor? 1. 1. So, saya tak tulis pengeluaran saya tulis nombor 1 Semoga awak fahamlah. Okey. Okey. Yang seterusnya, inventory awal dan akhir kerja dalam proses. Okey. Bila ada kerja dalam proses, ini bermakna dia akan masuk dalam akaun apa? Pengeluaran ke apur? Kerja dalam proses. Pengeluaran. Okey. Kerja dalam proses adalah proses pengeluaran yang dia masih belum siap selengkapnya. Maknanya pada awal tempoh ada proses yang masih belum lengkap. So dia dikatakan sebagai kerja dalam proses awal. Apabila tamat tempoh perakaunan, masih ada lagi serunding yang masih belum siap, itu dinamakan kerja dalam proses akhir. Jadi dalam soalan ni dia berikan kerja dalam proses secara umum. Jadi awak akan guna template yang sebelah kanan, di mana bila guna kerja dalam proses secara umum, awak akan letak bawah sekali yang kat sini. Sebab apa saya kata secara umum? Sebab dia tak kata kerja dalam proses tu untuk bahan langsung punya ke, buruh langsung punya ke, overhead punya ke. Maknanya dia kerja dalam proses secara umum. Kalau dia mention kerja dalam proses secara terperinci, maknanya dia kata kerja dalam proses awal bahan langsung, kerja dalam proses awal overhead, maknanya awak kena masukkan KDP ni ke dalam setiap komponen. Tetapi untuk soalan ni, awak kena letak bawah sekali sebab dia kata kerja dalam proses secara umum. Kemudian ada inventory alat-alat kecil. Okey. Maknanya ada inventory awal alat-alat kecil dan inventory akhir alat-alat kecil. Alat-alat kecil ni adalah alat-alat yang digunakan semasa proses pengeluaran. Jadi bila ada alat-alat kecil ini, awak kena tahu bahawa awak kena cari nilai belanja alat-alat kecil yang telah digunakan dalam tempoh perakaunan. Okey. So function alat-alat kecil ni awak kena cari
Dia ibarat macam awak cari susut nilai tapi kita katakan nama tu sebagai belanja alat-alat kecil. Cari belanja alat-alat kecil. Okay, so dia berikan alat-alat kecil awal dan alat-alat kecil akhir. So kalau ikut formula dia, bila dia bagi maklumat, inventory apa tadi? Alat-alat kecil. Alat-alat kecil. So awak kena cari nilai belanja alat-alat kecil yang akan awak masukkan dalam komponen cost overhead. Nak cari nilai belanja alat-alat kecil ni macam mana? Formula dia alat-alat kecil awal tambah belian alat kecil tolak alat kecil akhir. So awak akan dapat nilai belanja alat-alat kecil dan akan awak masukkan dalam cost overhead. Kat sini faham tak? Maksudnya maklumat alat-alat kecil tu awak nak kena buat apa? Kiranya teacher faham. Apa dia? Ada soalan? Soalan? Ada soalan ke Fakira? Dengar tak teacher? Soalannya tak dengar. Tak apa, nanti Fakira PM saya lah soalannya. Okey, seterusnya. Kalau awak tengok maklumat inventory awal akhir alat-alat kecil ni, awak nak kena cari apa tadi? Belanja alat-alat kecil. So formula dia awal tambah belian tolak akhir. So dalam soalan ni cuba awak carikan, ada tak belian alat kecil? Ada. Ada. Jadi nilai alat kecil awal ni akan berkaitan dengan belian alat-alat kecil untuk mencari nilai belanja. Ni. Function dia, maksudnya bila ada item-item ini, awak kena cari nilai belanja alat-alat kecil untuk dimasukkan dalam cost overhead. So nanti awak carikan dan masukkan dalam cost overhead. So nilai-nilai yang ada dalam soalan ni awak jangan tulis semula. Maksudnya nanti awak just tuliskan dia punya nilai belanja alat-alat kecil sahaja. Okey. Seterusnya. Kita dah settle inventory. Bermakna bila awak tengok soalan, awak kena tahu jenis-jenis inventory. Okey, maknanya inventory ni tak semuanya awak akan masukkan dalam akaun pengeluaran. Ada inventory yang awak masukkan terus, ada inventory yang awak kena masukkan dalam apur, ada inventory yang awak kena cari nilai belanja alat-alat kecil. So awak kena pandai bezakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada item belian bahan langsung. Okey. Belian bahan langsung masuk dalam akaun apa? Pengeluaran. Pengeluaran. Komponen berapa? 1. 1. Okey, nanti awak masukkan. Kemudian gaji penyelia kilang. Masuk mana? Komponen berapa? 4. 4. Gaji pekerja pejabat. 4. Tak perlu. 4. Are you sure? Tak perlu. Gaji pekerja pejabat. Tak perlu.
Kenapa tak perlu? Sebab dia pejabat bukan kilang. Oh. Ya, dia sebab pekerja ni tak terlibat dengan pengeluaran, dia terlibat dengan barang-barang siap. Dia terlibat di pejabat. So maknanya awak akan masukkan gaji pekerja dalam apur lah. Kalau dia suruh buat apur, awak masukkan gaji pekerja dalam apur. So jangan masukkan dalam cost overhead sebab dia tidak terlibat dengan pengeluaran. Dia terlibat dengan perniagaan barang siap. Okay. Okay, seterusnya mesin kilang. Mesin kilang ni nak kena buat apa? Susut nilai. Ya. So mesin kilang ni dia ada kaitan dengan akaun pengeluaran komponen mana? Mesin 4. kilang. Mesin kilang komponen 4 tapi bukan awak tulis mesin kilang. Awak akan carikan Susut cari nilai. apa? Susut nilai mesin. Susut nilai mesin kilang. Okey, jadi bila kena cari susut nilai mesin kilang, awak kena tengok maklumat tambahan, betul tak? Maklumat tambahan dia akan berikan berapa percentage untuk kirakan susut nilainya. So kalau awak tengok berapa percentage dan ikut kaedah apa. So nak cari mesin, nak cari susut nilai ni dia gunakan berapa persen dan mengikut kaedah apa? 20% baki berkurangan. Ya, dia guna 20% dan baki berkurangan. Bila guna baki berkurangan, apa formulanya? Saya guna kat sini Okey. Susut nilai mesin. Dia guna baki berkurangan. Formulanya apa? Kos tolak SNT. Kos mesin tolak SNT. SNT apa? SNT mesin. SNT mesin. SNT dia macam-macam. Nanti dia keluar dalam soalan. Kos mesin tolak SNT mesin. Kemudian? Darab 20%. Darab 20%. Ni menggunakan baki berkurangan. Maknanya baki berkurangan ni awak kena tolak dulu SNT mesin yang ada dalam soalan. Baru darab dengan 20%. Kalau menggunakan garis lurus. Okay. Susut nilai guna garis lurus. Awak terus ambil nilai kos. Kos mesin terus darab dengan 20%. Okay, tapi soalan ni dia guna baki berkurangan. Okay. Kena ingat tu baki berkurangan tolak dulu SNT mesin. So ada susut nilai mesin awak letak dalam komponen cost overhead. Okay, so maklumat nombor 4 awak dah relatekan, awak dah kaitkan dengan soalan. Soalan maklumat 4 pula, maklumat 5. Okay. Okay, kemudian kadar bayaran. Kadar bayaran ni, kalau awak tengok dia, awak kena hati-hati tahu kadar bayaran. Yang ni. Sebab kebiasaannya kalau akaun pengeluaran dia mesti gabung kadar bayaran kilang dan kadar bayaran pejabat. Jadi awak kena tengok maklumat tambahan nombor 4. Nombor mana? Nombor 4. 4. Nisbah 3, nisbah 1. 3 untuk kilang, 1 untuk pejabat. Bermakna yang masuk pengeluaran nisbah berapa? 3. 3 per 4. 3 per 4. Jadi kalau ikut konsepnya kadar bayaran dia ada 2 kan? 3 dan 1. Ni kilang, ni pejabat. So yang kilang punya awak masuk dalam komponen mana? Nombor berapa? Kos 4.
4. 4 cost overhead kan. Okey, kalau dia suruh masukkan pejabat punya, pejabat nak letak kat mana? Pejabat ni nak letak nilai ni kat mana? Pur. Apur, okey. Dekat akaun untung rugi. Maknanya kalau diminta awak sediakan apur, awak kena letakkan nilai kadar bayaran pejabat yang di sebelah satu ni ke dalam apur. So kena tahu dia punya nilai tu berada di mana. Okey. Tapi sekarang ni dia minta pengeluaran. So awak just ambil yang ni je lah. Tapi kadang soalan dia nak awak sediakan akaun perdagangan dan untung rugi juga. So awak kena tahu nilai apur tu nak nilai yang mana satu. Okey. Okey, kemudian selesai kadar bayaran, bahan tak langsung. Bahan tak langsung masuk mana? Teacher nak tanya kadar bayaran tu. Okey. Butiran dia tu kalau untuk cost overhead tu tulis kadar bayaran kilang ke tulis kadar bayaran je? Kadar bayaran je pun tak apa sebab kita tahu bahawa pengeluaran ni memang untuk kilang. Okey. Okey, so teruskan bahan tak langsung. Bahan tak langsung masuk mana? Bahan tak langsung masuk akaun apa? Apur. Bahan tak langsung masuklah pengeluaran juga. Cuma dia tak digunakan secara direct ke dalam serunding tu. Maknanya bahan tu boleh ada ataupun boleh juga tak ada. So bahan tak langsung. Bahan tak langsung masih masuk dalam pengeluaran tetapi komponen cost overhead. Bermakna bahan ni dia gunakan secara tak langsung dalam pengeluaran serunding. Bermakna kalau ikut secara logik, bahan ni ada ke tak ada ke serunding tu still boleh dikeluarkan. Contoh macam bahan tak langsung ni mungkinlah serunding tu di bahan tak langsung boleh ada tak boleh ada. Mungkin stiker kalau tak ada boleh juga still serunding tu boleh dikeluarkan kan. Bahan tak langsung ni still masuk cost overhead dia bukan masuk apur tapi masuk pengeluaran. Kemudian pulangan belian bahan langsung masuk mana? Pengeluaran. Pengeluaran. Komponen? 1. Satu. Insurans kilang. Pengeluaran. Komponen? 4. 4. Angkutan masuk. Pengeluaran. Pengeluaran. Komponen? 1. 1. Dia masuk dalam Audi Audi pengeluaran. Royalty? Pengeluaran. Komponen 3. Jualan? Apur. Jualan. Apur. Kenapa apur Rama? Sebab dia yang dia jual barang siap tu. Okey, keyword dia jual barang dah siap. So masuk apur. Okey, SNT. Dah guna belum SNT tadi? Dah. SNT tadi ada kaitan dengan ni So telah digunakan lah. Ni. Okey, sewa kilang. Pengeluaran. Komponen? 4. 4. Angkutan keluar? Angkutan keluar ni kita menggunakan kita menggunakan kos pengangkutan kan.
Tapi kita guna pengangkutan itu untuk membawa keluar sesuatu barang. So secara logik, bila membawa keluar sesuatu barang, barang tu dah Ya, siap barang. ke belum? Dah. So masuk mana? Apur. Okey, jangan masukkan pengeluaran. Okey, gaji pekerja kilang, Pengeluaran. komponen Empat. kerja kilang. Komponen 2. Tak ada pekerja, serunding tak boleh buat Tadi penyelia tak ada, tak apa. Serunding still boleh buat. Tapi kalau tak ada pekerja, maknanya serunding tak boleh buat. So dia menjadi kos buruh langsung. Gaji pekerja ni kata nama lain operator lah. Operator ni bermaksud dia directly terlibat secara utama dengan operasi pengeluaran bahan tersebut. Okay. So bahan bakar kilang, 2. 2. Bahan bakar kilang 2. Bahan bakar kilang dia adalah komponen 4. Cost overhead. Okay. Okey, selesai awak kategorikan komponen di dalam akaun pengeluaran. Awak tengok semula maklumat tambahan yang mana lagi awak belum buat pelarasan. Yang mana nilai yang awak belum buat modify kan. So maklumat yang pertama, invoice belian bahan langsung telah tertinggal rekod dalam mana-mana buku. So apa maknanya ni? Invoice belian bahan langsung 1,700 telah tertinggal rekod. Maknanya tak rekod lagi. So kalau awak tengok tadi belian bahan langsung. Kalau awak tengok tadi kat dalam soalan, belian bahan langsung adalah 73,300. Kemudian maklumat tambahan, dia kata ada nilai yang belum direkod lagi. Jadi maksudnya tu macam mana? Adakah nilai belian tu masih 73,000 ataupun bertambah ataupun berkurang? Bertambah. Kenapa bertambah? Sumpah. Awak kena tengok invoice. Invoice ni merupakan belian, maksudnya dia kata invoice ni merupakan belian secara hutang dengan pembekal untuk belian bahan langsung. So, nilai 73,300 akan ditambah dengan RM1,700. Sebab RM1,700 masih belum lagi direkod. Padahal itu adalah nilai belian bahan langsung. So dia menambahkan nilai. Okay, nanti awak tambahkan. Kemudian maklumat kedua, premium insurans yang dibayar bagi tempoh setahun adalah sehingga 30 September. Awak jangan gabungkan antara nilai insurans dengan tempoh perakaunan perniagaan tau. Itu adalah sesuatu yang berbeza. Tempoh perakaunan perniagaan awak sekarang adalah dari 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021. Ini tempoh perakaunan perniagaan, tetapi insurans dia kata dibayar setahun sehingga 30 September. Okay. So dia bermula pada 1 Oktober 2020. Jadi kat sini awak kena tengok bahawa insurans ni dibayar tu adakah nilai tu telah melebihi daripada tempoh perakaunan ataupun tak habis lagi bayar. So awak kena tengoklah situasi ni, macam mana situasi ni berlaku.
insurans ni dibayar tu maknanya dia dah langgar tempoh perakaunan ataupun tak langgar lagi? Insurans ni yang purple ni. Tempoh perakaunan awak habis 30 Jun. Insurans habis dibayar 30 September. So dia dah langgar tempoh perakaunan awak ataupun belum? Dah. 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 So awak sepatutnya tempoh perakaunan awak sampai 30 Jun. Kat sini kan? Kat sini. Tapi insurans dia habis sehingga sini 30 September. Sep. Jadi dia dah terlebih, dia dah langgar tempoh perakaunan. So bila dia dah langgar tempoh perakaunan, kita tak boleh itu sebagai nilai insurans tempoh semasa. Kita akan kategorikan dia sebagai prabayar. Yang lebih tu kita kategorikan prabayar, yang balance dia kita kategorikan sebagai insurans sahaja. Faham tak ni? Maknanya tadi kalau awak kata insurans kilang yang mana jap? Okay. Insurans kilang ni kan? Okay, insurans kilang ni awak dah bayar untuk setahun 4,600. Tapi dalam maklumat tambahan dia katakan 4,600 ni bukannya semua nilai tu termasuk dalam tempoh perakaunan. Ada nilai yang telah terlebih. Jadi bila awak nak buat akaun pengeluaran, awak kena cari nilai yang hanya dalam tempoh perakaunan sahaja. Dalam tempoh perakaunan sahaja. So, yang nilai dalam tempoh perakaunan tu hanya berapa bulan? Insurans dibayar setahun, tapi yang hanya nilai berada dalam tempoh perakaunan tu berapa bulan sahaja? Soalan saya betul ke ni? Faham tak? Faham tak soalan saya? Sekarang ni awak kena cari nilai yang hanya dalam tempoh perakaunan. Nilai yang kat sini je. Kat sini. Ni. Yang dah lebih tu jangan masukkan dalam akaun pengeluaran. Sebab kita nak tahu insurans sebenar. Bukannya insurans yang telah dibayar. Kita nak tahu insurans tempoh perakaunan semasa sahaja. So berapa bulan yang hanya dalam tempoh perakaunan semasa? 9 bulan. 9 bulan. 9. Ya. Kalau lebihnya tadi berapa? Lebihnya 3 bulan. yang langgar tu 3. bermula bulan? Bermula bulan berapa? Julai Julai. Julai sehingga September. Julai sehingga September berapa bulan? Tiga bulan. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 3 bulan kan? Jadi setahun ada 12 bulan. So balance dia berapa? 9. 9. Jadi hanya 9 bulan sahaja yang awak akan klasifikasi sebagai cost overhead insurans kilang sebab dia berada dalam tempoh. Yang luar tempoh jangan masuk kan, dia akan masuk dalam PKK. Yang hanya masuk dalam cost overhead adalah 9 bulan sahaja. So nak cari insurans kilang sebenar, insurans kilang 9/12 darab dengan RM4,600. Dapatlah nilai sebenar insurans kilang yang awak akan masuk dalam komponen 4. So far okay? Okay. Okay. So bila awak tengok bila ada konsep prabayar ni, awak kena tengok berapa nilai yang dalam tempoh, berapa nilai di luar tempoh. Insurans ni kebiasaannya prabayar lah. Sebab tempoh insurans dengan tempoh perniagaan kebiasaannya berlainan. Selalunya kita buka dulu perniagaan baru kita langgan insurans kan. Jadi mungkin lambat sikit lah kita langgan tu. Contoh kita buka perniagaan bulan 1, mungkin kita langgan insurans tu bulan 3. Jadi tempoh dia tu akan berbeza. Okay.
Seterusnya adalah berkenaan dengan sewa kilang. Sewa kilang yang dibayar adalah untuk 11 bulan. So awak pergi kepada sewa kilang awak. Mana sewa kilang awak? Sewa kilang. Sewa kilang 14,300. Tapi dalam maklumat dia kata 14,300 ni hanya untuk 11 bulan sahaja. Okey, 11 bulan. Tempoh perekanan awak berapa bulan? 12. 12 kan tempoh perekanan awak? 12 bulan. So awak dah cukup bayar ke belum cukup bayar? Belum cukup bayar. Belum cukup. Jadi awak kena cari nilai yang cukup tu. So nak cari nilai yang cukup, awak kena cari nilai lagi sebulan. Lagi sebulan ni berapa nilai? Nak cari macam mana? Sewa kilang 14,300 dia kata bayar untuk 11 bulan sahaja. So nak cari satu lagi 1 bulan tu, Bagi macam mana nak buat? Bahagi 11. Bahagi 12. Bahagi. Okey, bagi saya caranya. Sewa kilang 14,300 untuk 11 bulan. So bahagi dulu, dapatlah nilai 1 bulan. bulan. Dapat berapa 1 bulan tu? 1,300. Kira. 1,300. 1,300. RM 1,300. Jadi nilai sewa kilang untuk setahun sebenarnya berapa? 12 bulan, darab 12. Darab 15,600. Sama ada 1,300 darab 12 bulan. Awak akan dapat jawapannya, ataupun 14,300 untuk 11 bulan tambah lagi sebulan 1,300, dapat juga jawapannya. Kan? Dia ada dua cara pengiraan lah. Okay? Okay. So dapat berapa? Sewa kilang setahun tu sebenarnya berapa? 15,600. RM15,600. Okey. So selesailah untuk akaun pengeluaran. Jadi dalam akaun pengeluaran, bila awak dah selesai masukkan dalam template, awak pun akan dapat kos pengeluaran awak kat sini. Okey. Okey, selesai. Nanti awak tinggal masukkan dalam template sahaja untuk dapatkan nilai berapa? Kos pengeluaran nilainya 180,670. Nanti cuba dapatkan nilai ini, dapat ke tak? Okey. Kemudian bila awak dah selesai sediakan akaun pengeluaran, awak dikendaki untuk buatkan jawapan untuk kira kos tetap. Nak cari kos tetap ni macam mana? Kos tetap merupakan kos overhead dalam akaun pengeluaran. Okey. Kebiasaannya kos tetap merupakan kos overhead dalam pengeluaran. Kenapa? Sebab kos overhead adalah kos yang kita terpaksa tanggung walaupun pengeluaran tidak berlaku. Contoh macam sewa kilang. Walaupun PKP, okey, semua orang tak boleh kerja, tapi sewa tu masih perlu dibayar. Tetap setiap bulan kena bayar. Jadi itu merupakan kos tetap lah. Jadi nanti awak kirakan kos tetap awak. Nanti kan awak dah tambah semua kos overhead ni. Okey, awak dah tambah, dapat berapa sini? Ini merupakan kos tetap. Kemudian bila awak dah dapat kos tetap, awak diminta cari kos berubah. Kos berubah merupakan kos prima. Kenapa kos prima? Okey, kos tetap ni adalah kos overhead. Kos berubah merupakan kos prima. Kenapa kos prima? Kos prima merupakan gabungan bahan langsung tambah buruh langsung tambah belanja langsung. So,
item-item tersebut merupakan kos berubah sebab dia berkaitan dengan volume pengeluaran, kuantiti pengeluaran. Kalau pengeluaran sikit, nilai-nilai kos prima akan menjadi sikit. Kalau kos pengeluaran tu meningkat, kos prima pun akan meningkat. Jadi itu adalah kos berubah. Okey. So nanti awak carikan kos prima berapa, lepas tu carikan dia punya seunit. Seunit bahagilah dengan dia punya unit pengeluaran awak. Unit pengeluaran awak ada dibagi ke? 10,000. 10? Oh yang atas ni kan? Ni unit pengeluaran. Nanti carikan seunit dia bahagi dengan 10,000. Kemudian harga jualan seunit tu awak carilah jualan bahagi unit pengeluaran. Nanti dapat harga jualan seunit. Okey. Kemudian dia suruh awak lukiskan graf titik pulang modal. Okey, nak confirm graf titik pulang modal ni awak boleh confirm dengan pengiraan juga. Cumanya bila awak buat pengiraan tu, pastikan skala di kertas graf tu samalah dengan nilai yang telah awak kirakan. Jadi kena praktis macam mana nak lukis graf. Okey. Jadi nak tahu titik pulang modal, apa formula dia? Kos tetap bahagi dengan MCS. MCS ni apa? Margin caruman seunit, iaitu harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. So, awak dapatkan dulu kos berubah seunit berapa, harga jualan seunit berapa, baru dapat MCS. Kemudian nak cari titik pulang modal, kos tetap bahagi dengan MCS. Itu akan dapat dari segi unit. Kalau nak dapatkan dari segi RM, okay, unit darab dengan harga jualan. Okay. So nanti awak try. Awak kena praktis untuk graf. Takut keluar graf pula dalam SPM. Tak tahulah. Okay. So ada apa-apa pertanyaan pengeluaran dan TPM? Kena buat dululah baru tanya kot. Kan? Tak buat tak tahu nak tanya apa nanti. Okay. Saya proceed Boleh saya teruskan? Boleh. 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 Boleh lagi? Boleh terima lagi? Boleh. Boleh. Oh. Okay, so proceed soalan ketiga. Soalan wajib 25 markah juga. Okay. 25 markah. Dia tanyakan tentang perkongsian. Okay, perkongsian. Perkongsian soalan Kelantan ni dia tak complicated. Tapi dia nak awak buat apa? 4 benda. Jadi awak kena hafal 4 format. Tu dia punya macam kesukaran dia kat situ lah. Soalan dia tak berapa complicated tapi formatnya ada banyak. Awak kena hafal. Yang pertama dia minta awak buat penyata menyelaraskan untung bersih. Bermakna dalam soalan dia dah bagi untung bersih tapi ada maklumat-maklumat terbaru yang baru diperolehi dan awak kena cari untung bersih sebenar. Okey. Jadi nak cari untung bersih sebenar macam mana? Awak kena tengok slide saya sebelum ni. Dia gunakan Okey, dalam soalan dia minta awak menyelaraskan untung bersih. Okey, nak cari untung bersih dia boleh dari segi 4 cara tau. Yang pertama, untung bersih sebersih-bersihnya memang dah bagi dalam soalan. So masa tu awak tak perlu buat apa-apa. Jadi awak just terus buat pengasingan untung rugi. Tapi ada soalan dia minta awak sediakan apur terlebih dahulu baru dapat untung bersih.
Ada soalan awak kena buat akaun untung rugi sahaja, iaitu bermula untung kasar. Baru dapat untung bersih. Yang keempat, awak kena sediakan penyata mengira untung bersih terselaras. Jadi soalan Kelantan ni dia gunakan versi yang mana? Nombor 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? 1. 1. Dah bagi untung bersih dalam soalan tu memang dah bersih betul-betul ke? Ha. Dalam soalan awak, untung bersih dia dah bagi dalam soalan, tapi dia ada dalam maklumat tambahan beberapa perkara yang belum diambil kira. So, dia akan gunakan versi nombor 4. Maknanya, untung bersih dalam soalan masih lagi belum tepat kerana ada maklumat tambahan. So, kita akan guna format nombor 4, versi keempat. Versi keempat macam mana? Okey, ini adalah versi keempat awak. Versi keempat adalah awak akan ambil untung bersih dalam soalan awak. Kemudian awak akan tambahkan hasil atau aset yang awak jumpa dalam maklumat tambahan dan awak akan tolak dengan belanja atau liability yang awak akan jumpa dalam maklumat tambahan. Jadi konsep dia untung bersih dalam soalan tambah hasil atau aset dalam maklumat tambahan dan tolakkan dengan belanja atau liability dalam maklumat tambahan. Okey, faham tak kat sini? Faham. So, nanti awak tengok dalam soalan. Sekejap lagi kita tengok soalan. Okey, so menyelaraskan untung bersih. So, versi keempat. So, versi keempat dia punya format untung bersih hasil atau aset tolak liability atau belanja dapat. Untung bersih dalam soalan berapa? Untung bersih dalam soalan berapa? 26,070. 26. Okey, untung bersih 26,070. Tambah. Nak tambah apa? Tengok dalam maklumat tambahan. Okey, maklumat ini belum diambil kira. Dia kata yang pertama, ada faedah atas pinjaman nizam yang masih lagi belum diambil kira. Bila ada faedah atas pinjaman nizam, dia akan menjadi kita punya belanja. So, berapa faedah atas pinjaman nizam yang perlu dibayar oleh perniagaan? Nak cari macam mana? Okay, dia kata nizam telah memberi pinjaman kepada perniagaan. So, awak tengok dalam soalan. Dalam soalan, dia kata berapa pinjaman nizam? 6,000. 6,000. Okey, 6,000. Okey, 6,000. Sekarang ni kita kena kirakan faedah atas pinjaman nizam. Berapakah kadar faedahnya? Nak cari kat mana? 8%. Maklumat atas 8% tu sekali. maklumat atas sekali iaitu ini. 8%. Faedah pinjaman setahun. So, perniagaan pinjam dengan nizam RM6,000. So, kena bayar faedah atas pinjaman berapa banyak? 480. 480. So, maknanya ada faedah atas pinjaman nizam
480. Okay, 480 ni dia masih belum ambil kira, so awak kena modified ke atas untung bersih dalam soalan. Faedah atas pinjaman merupakan belanja, so awak kena tolak. Okay, so ni 6,000 darab dengan 8%. So 480 kena tolak dengan untung bersih dalam soalan. Okay, selesai faedah atas pinjaman. Kemudian ada insurans prabayar dalam maklumat yang belum diambil kira. Insurans prabayar ni merupakan kategori apa? Set. Aset. Aset. So, aset awak akan tambah atau tolak dengan untung bersih dalam soalan? Tolak. Tambah. Aset. Tambah. Tambah. Aset kena tambah. Insurans prabayar kena tambah 250. Okey, satu lagi. PHR pada kadar 4% atas akaun belum terima. Ni nak kena tambah ke kena tolak? Berapa PHR dalam soalan ni? Nak cari PHR macam mana? Akaun belum terima bersih darab peratus. Darab persen. So dapat PHR. Okay, so dapat berapa PHR dia? ABT berapa nilainya? ABT berapa nilainya? 250. Akaun belum terima berapa nilainya? 4250. 4250. Darab dengan percentage 4%. So PHR dapat berapa? 170. 170. Okey. Ada tak PHR lama dalam soalan? Ada. Ada. Tak ada. Bila PHR lama tak ada, kita andaikan PHR lama kosong. Lepas tu yang baru 170. So dia merupakan menampakkan pertambahan atau pengurangan? Tambahan. Tambahan. Pertambahan dia merupakan belanja atau hasil? Belanja. 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 So kena tolak O plus, O tambah. Tolak. Tolak. Kena tolak Bila awak nampak pertambahan PHR 170, awak akan tolakkan sebagai belanja. So awak akan dapat untung bersih yang baru. Berapa untung bersih yang baru? Dalam soalan dia kata 25,670 untung bersih. So dapat tak nilai yang sama? 25,670. Dapat. Okey. 25,670. So 25,670 nilai yang awak akan masukkan ke dalam akaun pengasingan untung rugi. Di mana pengasingan untung rugi formatnya seperti ini. Kena hafal format pengasingan untung rugi. Ni. Untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji atau bonus atau allowance tahunan. Lepas tu dapatlah nilai ini iaitu nilai kongsi untung atau kongsi rugi. Bila tahu nilai kongsi untung atau kongsi rugi, awak akan bahagikan sesama pekongsi yang ada dalam perniagaan itu mengikut nisbah ataupun sama rata. So nanti awak akan dapat akaun pengasingan untung rugi. Okey, dalam soalan awak ni, awak kena carikan faedah atas ambilan terlebih dahulu. Nak cari faedah atas ambilan, awak kena tahulah kadar faedah atas ambilan dia berapa.
5%. 5%. Ambilan dia 5%. Setiap ambilan yang dibuat oleh pekongsi awak kena darabkan dengan 5% untuk dikirakan sebagai faedah atas ambilan. So, ambilannya ada 3. Ada ambil, Darsha pun ada ambil, Zam pun. Ni. Okey. Setiap tarikan faedah atas ambilannya dengan didarabkan dengan 5%. Kemudian totalkan. Okey, bila awak dah dapat FAA ketiga-tiga ni, totalkan dan masukkan dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey. Kemudian awak kena tolak faedah atas modal. Faedah atas modalnya berapa persen? 8% setahun. Jadi, awak kena tengok modal setiap pekongsi dia sumbangkan berapa ribu. Ni modalnya, modal. Okey, Malik, Darsha, Nizam ni sumbangkan sebegini nilai dia. Jadi, setiap nilai kena darab dengan 8% dan awak akan masukkan dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey. Kemudian, awak akan tolakkan dengan gaji atau bonus atau allowance. So dalam soalan ni dia ada apa? Gaji. Hello? Baru dengar dia. Baru dengar Aisyah. Okey, Malik dapat berapa gaji setahun dia? RM500. 500 sebulan. Darsha. Setahun berapa? RM6,000. Malik setahun berapa? Berapa? RM6,000. 6,000. Okey. Darsha 600 sebulan. So setahun ada 12 bulan. Jadi setahun dapat berapa? 7,200. 7,200. Okey. Jadi dalam akaun pengasingan untung rugi awak kena letakkan gaji tahunan. So ini adalah gaji tahunan pekongsi. Bukan gaji yang telah dibayar tau. Gaji tahunan. Gaji sebenar setahun. So nilai ni yang akan awak masuk dalam pengasingan untung rugi. So bila untung bersih dah tambah dengan faedah atas ambilan, tolak dengan faedah atas modal, tolak dengan gaji, awak akan dapat kongsi untung atau kongsi rugi. Okey. So, bila dah dapat nilai besar kongsi untung atau kongsi rugi, awak kena bahagikan pekongsi. So, nak bahagikan diorang kongsi macam mana ni? Untung rugi dibahagi mengikut nisbah modal. Jadi,
nisbah modal dia awak kena tengok modal yang telah disumbangkan. Malik sumbang 20,000, Darsha sumbang 10,000, Nizam sumbang 30,000. Jadi Malik ni nisbah dia berapa? Dua. Total modal 20, 10, 30, 60 eh. 40. Jadi Malik ni 2/6 ataupun 1/3. 3. Darsha 1/6. 6. Betul tak? Betul. Nizam 1/2. 1/2 ataupun 3/6 lah. Kalau tak nak pemudahkan pun tak apa. Okey, jadi nisbah-nisbah ni awak kena darab dengan kongsi untung yang diperolehi lah. So nanti awak akan dapatlah setiap perkongsi ni sama ada dia berkongsi untung atau berkongsi rugi. Okey, maknanya awak akan letak sini. Jadi ni kat sini akan ada perkongsi Malik, Darsha, satu lagi Nizam. Kat sini Malik tadi 1/3. Darsha ni berapa tadi? 1/6. Nizam 1/2 kan? Nanti awak darab dengan kongsi untung, awak pun dapat setiap perkongsi ni berapa dia punya kongsi untung dia. Okey. Okey, bila awak dah dapat contoh dalam jawapan yang telah saya berikan, Malik dapat 2640, Darsha 1320 dan Nizam 3960 kan? Jadi nilai-nilai ni awak kena pindahkan. Awak kena ingat tu. Bila dah ada nilai-nilai ni awak kena pindahkan ke akaun semasa. Untuk membolehkan awak sekiranya dalam skema tu ada one off. One off ni kebiasaannya markah pindahan macam ni. Okay. Bila awak buat soalan awak tu, awak ada jawapan kan dari pengasingan, awak terus pindahkan ke akaun semasa. Walaupun item-item akaun semasa lain awak masih lagi tak ada. Tapi awak pindahkan terlebih dahulu nilai kongsi untung atau kongsi rugi tadi. Kalau kongsi untung masuk dalam credit account semasa. So,
Hello? Ya, teacher. Ya, teacher. Dengar tak? Dah dengar teacher. Dengar. Line saya line saya pun hari ni bengong-bengong ah. Tadi saya berhenti kat mana eh? Ikut Tong semasa. semasa. Kau semasa Ekor teacher. semasa yang pindahan tu ke? Yang ni? Saya berhenti tu saya dah pindahkan ke belum? Hello? Dengar Ya, tak? teacher. Dengar. Okay. So saya proceed lah. Nampaknya dia dah bagi hint-hint ni suruh berhenti ni. Okay. So saya habiskan lah. So tadi awak dah dapat pengasingan kan? Pengasingan awak masuk dalam akaun semasa. And then awak kena buatkan dia punya format akaun semasa. Okay, format akaun semasa sebeginilah rupa dia. Cuma akaun semasa ni baki awal boleh juga ada di sebelah debit. Awak kena tengok dalam soalan tu dia berikan tak baki awal sebelah debit dan baki akhir pun dia boleh jadi juga di sini. Okay, so kita tengok soalan awak. Okay, dia bagi baki akaun semasa. Baki akaun semasa nak tengok kat mana dalam soalan? Ikut semasa 1 Ogos. Ekor semasa 1 Ogos. Okay, yang ni baki awal akaun semasa. Malik akaun semasa dia berbaki sebelah kredit. Nizam pun sama sebelah kredit. Tapi Darsha berbaki awal sebelah debit. Jadi awak kena letakkan mengikut debit atau kredit dia. Okay. Jadi Darsha ni awak akan letakkan di sinilah. Darsha ni di sini. 1, 2. Okay, 1, 2, 2, 0. Kat situ. Yang lain semua di sebelah kredit kat sini. Okay. Kemudian dalam akaun semasa dia minta awak letakkan butiran, ambilan dan faedah atas ambilan di sebelah debit akaun semasa. Kenapa debit akaun semasa bukan kredit untuk butiran ini? Akaun semasa ni apa? Debit merupakan tuntutan perniagaan kepada pekongsi. Manakala sebelah kredit merupakan tuntutan pekongsi kepada perniagaan. Bermakna butiran ambilan dan butiran faedah atas ambilan perniagaan yang tuntut dengan pekongsi sebab pekongsi dah ambil barang-barang perniagaan. So perniagaan charge faedah atas ambilan terhadap pekongsi. So dia akan diletakkan di sebelah debit. Manakala sebelah kredit ada faedah atas modal, GEB yang belum bayar ataupun faedah atas pinjaman yang belum bayar. So ini merupakan butiran pekongsi kena tuntut dengan perniagaan. Okay. Faedah atas modal, pekongsi tuntut dengan perniagaan. Pekongsi bagi modal, so dia akan tuntut faedahnya dengan perniagaan. Kemudian GEB yang masih belum bayar lagi untuk tahun tersebut kena tuntut jugalah. Pekongsi kena tuntut dan faedah atas pinjaman pekongsi yang masih belum bayar pun kena tuntut juga. Okay, kalau awak tengok tadi, gaji Malik 6,000 setahun, Darsha 7,200 setahun. Tapi dalam soalan
perniagaan dah bayar gaji siapa je dalam soalan? Arsha. Darsha. Darsha. Gaji Darsha 5,000. Tapi gaji Darsha ni cukup ke tak perniagaan bayar? Tak. Tak cukup lagi berapa? 1,200. 2,200. 2,200. Tak cukup lagi. Gaji belum bayar, tak cukup lagi 2,200. Jadi Darsha ni kena tuntut ke tak dengan perniagaan? Kena. 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 So bila kena tuntut, masuk dalam akaun semasa sebelah kredit sebanyak RM2,200 sahaja sebab RM5,000 telah dibayar. So tuntut RM2,200 sahaja. Okey, tapi Malik gaji tahunan dia RM6,000. Dalam soalan, adakah telah dibayar gaji Malik ataupun belum? Belum. Belum. Belum bayar langsung ataupun dah bayar sikit-sikit? Belum bayar langsung. Belum langsung. Jadi Malik kena tuntut berapa ribu dengan perniagaan? 6,000. 6,000. 6,000 juga. Okey, kena tuntut semualah sebab tak bayar lagi. So, gaji belum bayar Malik RM6,000 kena masuk dalam akaun semasa. Kat sini ni. Tapi dalam akaun semasa yang belum bayar tu awak jangan tulis lah, awak letak dalam kurungan saja. Sebab butirannya hanya gaji je. Okey? Butirannya ikutkan ni sahaja. Sebab kita fahamlah bila kita tulis gaji, itu bermaksud gajinya masih belum bayar. Okey, kemudian dalam akaun semasa ada juga faedah atas pinjaman perkongsi. Okey, ni bukan pinjaman bank tapi pinjaman perkongsi. Bila perniagaan perkongsian, perniagaan tu dia boleh buat pinjaman sama ada dengan bank ataupun sama ada dengan perkongsi itu sendiri. Sebabnya perkongsi-perkongsi tu mungkin salah seorangnya merupakan jutawan ke kan. Jadi perniagaan ni buat apa dia nak pergi bank nak pinjam susah-susah. So dia pinjam je lah dengan perkongsi. Tapi bila pinjam dengan perkongsi kena bayar juga faedah atas pinjaman perkongsi. So awak kena identify dalam soalan awak ada tak faedah atas pinjaman yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar ataupun tak cukup bayar. Dalam soalan ada tak dia bayar apa-apa berkenaan faedah atas pinjaman? Tak ada. Tak ada. Maknanya perniagaan berhutang faedah atas pinjaman secara penuh bernilai berapa? Tadi awak dah kira kan faedah atas pinjaman nizam 48? Ni 480 kan? Ya. Dalam pengira untung bersih, awak ada masukkan nilai faedah atas pinjaman nizam 480. Okey, tapi dalam soalan dia tak cakap apa-apa pun bahawa faedah atas pinjaman ni telah dibayar. Bermakna nizam kena tuntut 480 terhadap perniagaan. So kena masuk dalam akaun semasa ni 480. Kalau dalam soalan, contohlah dalam soalan dia dah tulis macam ni, faedah atas pinjaman nizam 200. So dalam akaun semasa nak tulis lagi berapa ratus? 280. 280. 280. So dalam akaun semasa tulis lagi nilai yang tak cukup bayar. So nizam kena tuntut dengan perniagaan. Okay, so awak kena analisis kat soalan ni dah bayar ke belum. Okay. Okay, bila selesai awak masuk dalam akaun semasa, awak kena cari baki HB. Baki HB boleh berada di kedua-dua ini. Baki HB atau baki HB, lepas tu buatkan dia sebagai baki BB.
untuk bulan baru. Okay. Kalau tak buat macam ni kan, takut skema markah, dia one off for both. Bermakna, masuk one off for both ni macam mana? Contoh baki HB Malik lah. Malik kat sini 1000 kan, baki HB-nya. Baki HB. So, Malik ni, dia akan menjadi baki awal bulan baru di sebelah debit 1000. So, awak kena silangkan juga untuk pastikan sekiranya markah tu dia one off for both. One off for both ni bermakna dia nak dua-dua ni. Dia nak dua-dua ni kena ada baru dapat markah. So pastikan awak bila ada baki HB, awak buat juga baki BB bulan baru. Okay? Jangan tinggalkan. Okay, kemudian awak diminta buat penyata kedudukan kewangan. Okay, penyata kedudukan kewangan biasanya apa? Ni lah. Okay. Penyata kedudukan kewangan sama je macam awak buat milikan tunggal apa semua tu. Cuma yang berbeza adalah bahagian equity pemilik. Okay. Equity pemilik untuk perkongsian akan ada butiran akaun modal dan akaun semasa sahaja. Bukannya untung modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan, bukan. Yang itu milikan tunggal. Untuk perkongsian macam ni. Okay. So butiran akaun modal ni awak ambil lah daripada soalan. Dan akaun semasa ni awak ambil daripada baki akhir akaun semasa yang awak buat tadi. Yang baru awak dapat. Yang awak silang-silangkan tu. Okay. Kemudian lengkaplah awak punya soalan perkongsian. Okay, saya rasa tu je. Ada apa-apa soalan tak? Tak boleh lama-lama lah. Dah 9:30 dah. Nanti lain lagi lah. Ada apa-apa soalan? Tak ada lagi. Tak ada lagi. So, awak semua diminta untuk buat soalan apa tadi? Soalan nombor 2 dan nombor 3. So, juga nombor 1 juga yang banyak-banyak ni. Ni. Duduk ke?
Gak apa? Boleh dah Zubik ni. Hello. Ya, teacher. Okeylah, tak apalah, kita dismiss lah setakat ini sahaja. Okey, so awak tolong buatkan soalan nombor 1, 2 dan 3 Soalan nombor 1 tu soalan pecah-pecahan tu. Soalan 2 apa? Tadi apa? Akaun pengeluaran dan TPM. Yang ketiga soalan Kongsian. perkongsian. Tolong buatkan jawapan secara lengkap dengan format yang betul dengan jalan pengiraannya sekali. Okey. Sebabnya kalau mengikut trial awak hari tu, dari segi penulisan formatnya masih lagi ada yang macam tak tersusun. Jadi tolong pastikan penulisan formatnya mengikut susunan sebab SPM skema markah dia ada yang mewajibkan mengikut susunannya. Contoh biasa awak tulis PKK equity pemilik, modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan kan, dapat modal akhir. Jadi kalau awak tulis untung bersih dulu baru tambah modal awal semua takut tak diterima. Jadi tolong pastikan format awak tu mengikut susunan yang betul. Jadi revise sekali dengan penyusunan format. Okey, saya rasa tu saja. Okey, jadi mana-mana item yang tak faham tu boleh PM saya lah. Okey, dan pastikan buat latih tubi ni dengan tingkatkan awak punya kefahaman sekali. Okey, sebab nanti senang, tak payah nak study banyak kali lagi. Sebab kalau awak want study awak betul-betul, nanti dah boleh study topik yang lain pula. Okey, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih dan minta maaf untuk kesilapan teknikal hari ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teacher. Terima Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you je. Okey.